Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masih lagi pada 4.3, iaitu laws of logarithms. Okey, tapi kita hari tu dah pun selesai part 1 dan sekarang kita nak masuk pula part 2 insya-Allah. Okey, iaitu basics of laws of logarithms. Okey, untuk basic laws of logarithms ni dia ada 3, iaitu yang pertama untuk produk, yang kedua untuk division dan yang ketiga untuk power. Okey, so dia macam laws of indices lah sedikit sebanyak. Okey, kalau laws of indices tu kita pernah belajar yang kalau dua indices, dua base yang ada index tu, kita kalau darab dah akan jadi index tu kita tambah. Lepas tu kalau ada operasi bahagi, index tu kita tolak. Okay, so lebih kurang juga untuk this one, laws of logarithm. Okay, yang pertama kita lihat pada produk. Okay, so log xy base a. So kita tengok kat sini xy. Xy ni okey, dia punya relationship dia adalah darab. Okey. So bila dia darab, so kita boleh pecahkan kepada 2, iaitu log x yang pertama dan juga log y yang kedua. Di mana base yang kita gunakan masih lagi sama, iaitu a. Okey, sebagai contoh, okay, kita buat contoh sikit kat sini. Log kita lihat contohnya adalah apa? Mn. Lepas tu kita ada, saya buat nombor kat sini 2 contoh. Okay, so macam mana saya nak pecahkan? So m dengan n ni dia punya relationship dia adalah darab. So kita pecahkan kepada 2 log m. Okey, disebabkan dia darab, kita letak tambah. Okey, m dan juga n, dan base-nya masih lagi kekal 2. Macam tu. Okey, bagaimana pula dengan division? Okey, sama juga. Okey, kalau dia bahagi, okey, operasinya adalah tolak. Okey, dan base-nya masih lagi sama. Sebagai contoh, kalau ada log m bahagi dengan n, so apa yang kita buat adalah bila bahagi, kita asingkan dengan tolak. Okey, dan base-nya masih lagi sama. Okey. Okey, bagaimana pula dengan power? Okey, kalau kita nampak dekat kita punya log tu ada power dekat atas ni, okey, power tersebut boleh letakkan di hadapan. Okey, sebagai contoh, okey, kita ada log apa? 5 log 2 base 5, lepas tu kita ada kuasa x contoh. Okey, kuasa x ni kita boleh letakkan dia di hadapan. Okey, x log 2 base 5 macam tu. Okey, so ini adalah basic yang awak perlu hafal. Okey, ini sangat penting sebab awak akan menggunakannya di mana-mana. Okey, kita akan gunakan dia dengan kerap sekali. Okey, so jadinya ini paling penting. Okey, jadinya saya harap awak boleh faham dan hafal. Okey. So kita tengok kepada kita punya soalan. Okey, apa yang diberikan? Okey, dia beri yang pertama dan juga yang kedua. Okey, ada dua log yang dia dah berikan. Okey,
So dia kata log 4 base 7 ni adalah 0.712 dan juga log 5 base 7 ni adalah 0.827. So dia suruh evaluate. Maksudnya kalau dia suruh evaluate, awak tak boleh terus tekan calculator. Walaupun kalkulator awak canggih macam mana, tak boleh terus tekan. Okey, itu kalau awak nak dapatkan jawapan akhir tak apa, nak semak jawapan akhir tak apa, tapi untuk evaluate awak kena ada jalan kerja dengan data yang diberikan. Okey, sebagai contoh 1/1/4 base 7. Okey, semua base 7, tak ada masalah. Cuma 1/1/4 ni, apakah itu 1/1/4? Okey, kalau kita tekan kalkulator, 1/1/4 tu adalah 5/4. Okey, so kita nampak 5 dan juga 4. So nampak tak? Sini ada 5, sini ada 4. Tapi dia asing. Tapi ini 5 bahagi dengan 4. Kita dah pun belajar tadi tentang law kan? Okey, kalau bahagi, okey, dia akan jadi tolak. Okey, kita menggunakan law yang kita dah belajar lah. Okey, bahagi akan jadi tolak. So kita buat satu persatu. Log 5 tolak dengan log 4. Base masih lagi sama, 7. Okey, so log 5 kita masukkan, apakah itu log 5? Okey, apa yang diberikan. Log 4 kita masukkan apa yang diberikan. Dan tekan calculator. Okey, yang ni boleh lah kalau awak tekan calculator. Okey, so awak akan dapat 0.115. Okey, so itu maksudnya evaluate. Okey, awak kena menggunakan data yang diberikan dan show us your working. Alright, so untuk B, log 28 7. Okey, so yang tadi jelasnya 5 dengan 4 kita nampak. Okey, tapi ini 28. Kita masih lagi nak gunakan 5, 4 dan juga 7. Okey, so ada 3 nombor yang awak boleh try and error. Okey, 5, 4 dan juga 7. Okey, so dekat sini 28. So awak kena try and error. Macam mana 28 tu kita nak bentukkan dia supaya dia ada nombor antara 3 nombor ni. Okey, so apa yang saya buat adalah saya try bahawasanya 28 ni sebenarnya dia adalah 7 darab 4. So saya menggunakan 4 dengan 7 ni untuk hasilkan 28. Macam tu. Okey, so itu cara pemikiran. Okey, lepas tu apa yang boleh kita buat adalah darab tadi kita gunakan law basic tadi. Yang pertama produk. So kalau produk kita akan jadikan dia tambah lah. Okey, so log 7 tambah dengan log 4. Base masih lagi sama, iaitu 7. Okey, so kita pun dah belajar tadi kalau atas bawah ni sama, apa yang terjadi pada log tersebut dia akan terus jadi 1. Okey, okey, yang this one kita ambil daripada data yang diberikan, iaitu 0.712. Okey, dan jawapan awak adalah 1.712. Macam tu sahaja. Okey, next, evaluate lagi. Okey, sekarang kita nak evaluate. Okey, untuk A kita perhatikan dulu. Okey, base sudah pun sama. Okey, so alhamdulillah tak jadi masalah bila base dah sama. Okey, bila base dah sama, okey, sekarang ni kita nak gunakan law. Okey, law apa? Sebab ni tambah, ini tolak. Base dah sama. Okey, syarat nak gunakan law tadi sebenarnya kita kena tengok base dia dulu. Kalau base sama baru kita boleh menggunakan law yang tadi. Okey, tambah jadi darab, tolak jadi bahagi. Okey, so ingat tambah jadi darab, tolak jadi bahagi. So 7 darab dengan 12 bahagi dengan
21. Okey. So jawapan awak adalah log 4 base 2. Okey. Dekat sini, okey, kalau tanpa menggunakan kalkulator, kita boleh lagi selesaikan dia sebab kita boleh hapuskan log jika yang di atas ni juga 2. Okey, jika yang atas ni juga 2. Sebab macam tadi kan, okey, kalau dia mengiring ni sama, kita boleh jadikan dia 1. So itu ideanya kat sini. Kita nak yang mengiring ni 2 dan 2. So apa yang kita buat adalah 4. Okey, 4 tu adalah 2 kuasa 2. Okey, 4 tu adalah 2 kuasa 2 sebenarnya. Okey. So daripada situ, kalau kita perasan dekat sini, kita boleh menggunakan apa? Okey, kita gunakan law power tadi. Kalau ada apa? Power dekat atas ni, kita boleh turunkan dia. So kita pun turunkan dia 2. Okey, so log 2 base 2. So dan kalau yang mengiring ni sama, apa yang berlaku dah akan jadi 1. So jawapannya adalah 2. Okey, mudah saja. Right, kita teruskan kepada yang B. Okey, B ni pun sama je macam tadi. Okey, kita tengok dulu base sama, tak ada masalah. Jadinya kita boleh gabungkan. Macam ni nak gabungkan, tambah jadi darab, tolak ni jadi bahagi. So log 3, so 21 tambah jadi darab 18, tolak jadi bahagi. Okey. So apa jawapan yang kita dapat dekat sini adalah, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 27. Okey. So macam biasa, yang mengiring ni kita punya apa? Kita punya goal kita nak mengiring ni sama. So kalau sini 3, sini ke 3 jugalah. So macam mana nak dapatkan? Okey. So 3 kuasa berapa? 27. 3 kuasa 3. Okey, untuk dapatkan 27. So 3 kuasa 3 adalah 27. So yang mengiring ni dah sama. So dan power ni kita boleh letak depan. Okey, therefore yang dalam kurungan tu adalah 1. Jadi jawapan awak adalah 3. Okey, so tengok satu persatu. Okey, dia kena jalan kiranya. Kalau ada jalan kira yang sebenarnya dekat sini boleh skip. Okey, awak boleh apa, dapatkan terus 3, terus dia tulis 3 kat sini kan. Tapi saya buat satu persatu untuk pemahaman kita lah. Okey. Okey, awak dah pro, awak fahamlah nanti. Awak dah pro, awak memang akan boleh skip. Okey, tapi even awak nak skip pun, tolong memorize balik apa basic utamanya yang boleh membolehkan awak skip tu. Okey. Seterusnya. Okey. So nombor 8 ni, okey, kita nak jadikan single lock. Okey, apa yang dimaksudkan dengan single lock? So ini first lock, second lock. So ada double lock. So kita tak nak double, kita nak single lock sahaja. Okey. So apa yang boleh kita buat adalah, okey, kita tengok ni base dah sama. Okey, yang di hadapan ni pastikan tak ada apa-apa. Okey, jangan ada apa nombor ke apa-apa. Kalau ada nombor, kena naikkan atas. Okey, baru boleh kita menggunakan apa produk ataupun division yang basic yang kita dah belajar tadi. So kalau tambah, dia akan jadi darab. So log 2, apa yang kita darabkan adalah X dengan Y kuasa 2. So X darab dengan Y kuasa 2. Okay, so dekat sini kita
kita boleh gabungkan je X, Y kuasa 2 macam tu. Okay, sebabnya tambah. Okay, kita boleh gabungkan dia jadi darab. Okay, so darab tak payah tulis, kita boleh rapatkan saja macam ni. Alright. Okay, yang seterusnya, okay, itulah dia. Tadi double dah jadi single. Okay, ini pula. Alright. Untuk this one, okay, saya kata, okay, kita nak jadikan log single kan. Tapi dekat sini kita perasan, sini log, sini tak ada log, sini log. So, apa yang perlu kita buat dekat sini, kita kena hasilkan log dia. Okay. Dan kita tahu bahawasanya kalau yang mengiring tadi, kan, macam kalau yang mengiring macam ni tadi adalah nilai dia 1. Okay, so 2, maksudnya kalau 2 darab 1, tetap lagi 2. Okay, so kalau saya buat, okay, 2 darab 1 masih lagi 2 kan. So kita maksudnya kita tak mengubah apa-apa pun lagi. Dan 1, okay, disebabkan semua adalah log 4, base dia 4. Okay, so 1 tadi kita boleh jadikan log 4 base 4. Okay. So daripada situ baru kita nampak oh, semua dah ada log. Okay. Daripada tak ada, kita boleh adakan tanpa kacau. Okay, maksudnya dia masih lagi nilai dia adalah sebenarnya 2. Okay. Dan lepas tu saya kata yang dekat depan ni tak boleh ada apa-apa sebelum kita menggunakan kita punya log. Okay. So kalau ada apa-apa yang kat depan ni, kita kena naikkan ke atas. Okay. Lepas tu dah kosong dah dekat ni, maksud bukan kosong, maksudnya dah tak ada gangguan dekat depan ni, barulah kita tengok tambah dengan tolak. So tambah jadi darab, tolak jadi bahagi. X 1/2, okey, darab dengan 4 kuasa 2 bahagi dengan Y kuasa 3. Okey. So jawapan awak adalah log 4 kuasa 2 adalah 16. X kuasa 1/2 ni sebenarnya punca kuasa X dan juga Y kuasa 3. Okey, itu saja sebab kita dah tak boleh lah lagi nak simplify this one. Okey. Okey, so daripada situ kita nampak daripada triple log jadi single log. Okey, itu maksudnya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 9. Okey. Okey. Soalan nombor 9, okey, kita nak express in terms of P and Q. Data yang diberikan, okey, ada 2. Apakah nilai P? Nilai P adalah log 3 base 2. Apa dah nilai Q? Log 5 base 2. Okey, dekat sini macam biasa kita kena try and error. Okey, base 2, base 2, base 2, base 2 tak ada masalah. Okey, yang masalah sekarang ni adalah 10. Okey, sebab nilai yang diberi adalah 5, 3 dan juga 2. Okey, jadinya nilai yang awak boleh teka dekat sini adalah sama ada 2, 3 ataupun 5. Okey. 3 nombor saja yang awak boleh gunakan untuk try and error. Okey, so 10. Macam mana nak jadi 10 daripada 3 nombor ni? Okey, mestilah kita guna 2 dan 5. Okey, 2 darab 5 iaitu
10. Okay. So therefore darab boleh jadi tambah. Okay, darab boleh jadi tambah. Dan lepas tu ini yang mengiring ni sama, dia akan jadi apa? Dia jadi 1 tambah dengan, okay, this one data yang diberikan adalah Q. That's it. Siap. Alright. Okay. Yang kedua, log 45 base 2. Okay, 45. Macam mana kita nak dapatkan 45 daripada nombor yang diberikan 2, 3 dan juga 5. Okay, 2, 3 dan juga 5. Macam mana nak dapatkan 45? So kita try. Okay, 3 darab 3 darab 5. Okay, 3 darab 5. So kita gunakan 2 nombor 3, 1 nombor 5. Okay, boleh gunakan double-double, tak kisah. Okay, janji dapat 45. Dan janji nombor yang awak gunakan mestilah dalam lingkungan yang soalan bagi sahaja. Okay. So dekat sini darab, of course kita kena tambah. Okay. So tambah. So log 3 P, log 3 adalah P, log 5 adalah Q. So P tambah P tambah Q. So therefore 2P tambah Q. Yes, macam tu. Okay. Itu kalau kita nak express. Okay. Dan seterusnya, soalan seterusnya kita nak convert. Okay. Untuk convert base, maksudnya daripada base yang ada, kita tak nak gunakan base tersebut, kita nak gunakan base lain. Maksudnya kita dekat sini kita nak menggunakan change base. Okay. So untuk change base, kita akan pergi pada part yang ketiga. Okay, sebab part yang ketiga adalah part yang di mana kita nak belajar macam mana kita nak change base, dan daripada change base tu kita nak apply kaedah change base tu untuk problem solving lah, untuk menyelesaikan apa-apa problem solving. Alright, so kita jumpa pada part yang ketiga.